السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Tuhan yang pada petang ini mengizinkan kita untuk berada dalam majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu yang dianggap oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan menjadi ahli syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Kerana orang yang hadir dalam majlis ilmu ini seolah-olah ia berjuang di jalan Allah, dapat pahala jihad fi sabilillah. Dan kalau kita mati dalam keadaan itu, mati kita itu dipanggil syahid. Orang syahid dia akan masuk syurga tanpa hisab kalau dapat pahala syahid. Cuma syahid itu syahid akhirat lah ya, bukan syahid dunia akhirat. Jadi mari kita sentiasa berada dalam majlis ilmu, tak kira di mana ia berada, tak kira siapa yang mengajarnya, tak kira di waktu apa pun sekali ya. Kita sentiasa nak berada dalam majlis ilmu. Kerana hadis Nabi sahih, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', kata Nabi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia balik kembali ke rumahnya. Bila dia kembali ke rumahnya baru tamat perjuangannya. Jadi kalau tak sempat balik, berlaku sesuatu pada ketika itu, mati dia, dia kira mati syahid itu. Mudah-mudahan kita dapat golongan itu. Mati kita dalam majlis ilmu lagi baik. Saya tengah ngajar ni mati, itu baiklah dia. Perempuan tengah belajar mati macam, itu masuk syurga tanpa hisab, jadi syahid belaka dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat pahala syahid itu kerana kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Dan sebab itu juga
jawatan kuasa masjid, surau mana-mana, dia hendaklah menganjurkan majlis-majlis ilmu supaya jamaahnya dapat berada dalam perjuangan di jalan Allah sampai mereka kembali kepada Allah SWT. Baik, itu mukaddimahnya. Untuk petang ni kita sambung pembacaan kita pada muka surat berapa? 20. Muka surat 10. Baik. Lidah ke telinga? Kalau 10, lidah. Telinga tak habis lagi. Yang mana? Baca dah mula. Mensyukuri nikmat pendengaran. Itu. Jadi kita syukurlah. Kerana telinga kita masih dengar lagi. Dengar dah cakap saya ni? Dengar. Okeylah tu. Syukurlah tu. Kalau tak dengar, labang telinga. Tak dengar lah. Kerana kita dibekalkan Allah dengan telinga. Supaya dapat mendengar nasihat-nasihat yang baik. Supaya dapat mendengar orang membaca Al-Quran. Supaya dapat mendengar zikir-zikir. Supaya dapat mendengar selawat dan sebagainya. Itu guna telinga. Bukan digunakan untuk mendengar orang ngumpat. Bukan digunakan untuk mendengar orang berkata-perkataan yang lucah-lucah. Bukan untuk mendengar perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan hati orang lain. Itu salah guna tu. Jadi kalau kata Nabi, kalau kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah kamu berkata yang baik saja atau lebih baik diam. Kalau diam, tak ada dengar. Tak cakap apa-apa. Jadi nak cakap yang baik-baik, biar dengar orang yang baik-baik aja. Apa cakap yang baik? Zikir. Baiklah tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu baiklah tu. Lagi apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Itu baiklah tu. Lagi apa? Tasbih. Subhanallah. Tadi dah ya. Lagi? Tahmid. Alhamdulillah. 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 Itu baiklah gitu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu semua perkataan yang baik-baik belaka itu. Kalau tak boleh nak cakap itu, lebih baik diam. Jangan cakap. Kalau diam tak ditanya oleh Tuhan. Pasal apa kamu tidak laknati iblis? Tuhan tak tanya pun. Pasal kita tak cakap. Tapi bila bercakap je semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Keluar je perkataan ditanya esok. Kalau baik dapat pahala. Kalau tak baik, kalau ngumpat dapat dosa. Kalau mengadu domba dapat dosa. Kalau dusta dapat dosa. Jadi itu guna telinga ya. Baik, buka kitab baca. Mensyukuri nikmat pendengaran. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jangan dengar benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dengar benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ada orang baca Quran, dengar. Ada orang berzikir, dengar. Ada orang selawat, dengar. Ada guru ngajar, dengar. Lagi apa? Ada nasihat yang baik-baik, dengar. Ada orang mencegah kemungkaran, dengar. Itu guna yang telinga tu. Seperti ini yang dilarang Allah SWT. Nanti ada berapa? 3 sini tuan-tuan. Dia sebut di sini 3 perkara jangan dengar. Seperti mengumpat. 1. Yang kedua, mengadu domba ya. Dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantahan. Itu semua apa tu? Jangan kita dengar. Orang tengah sebut tentang bid'ah, jangan tahu. Tahu bid'ah? Perkara yang dibuat atas nama Islam tapi tak ada dalam Islam. Itu namanya bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Itu bid'ah. Benda yang tak ada dalam Islam. Seperti mana? Bila ada kenduri kahwin, apa? Ada bersanding. Panggil pula kugiran. Nyanyi pula. Selamat pengantin baru. Selamat bahagia. Selamat apa? Masuk neraka.
Jadi kalau ada kenduri kahwin, jangan buat benda itu. Kalau dah buat dulu, apa buat? Taubat. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kalau ada lah dulu, kahwin-kahwin dulu, mana tahu kan? Panggil kugiran dari mana-mana. Ada. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Semua yang nengok minta ampun, yang menganjurkan minta ampun, yang keluarkan duit minta ampun, siapa saja taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dulu-dululah bersanding ke dan sebagainya. Tu semua bid'ah belaka tu. Kerana dalam Islam tak ada. Dia buat itu atas nama Islam tu. Panggil tu imam baca doa, apa tu? Tu imam baca doa depan pengantin tu. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa kabbarna wa halalna. Macam tu baca doanya. Minta doa, ya Allah bagilah pahala terhadap bacaan kami. Padahal bacaannya tak suruh di situ. Dan sebagainya. Jadi apa? Bid'ah ya. Dan perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantahan. Bantah-bantahan apa? Bertengkar. Jangan bertengkar. Kalau dia dah negang-negang orat, ambil dah kamu menang kata. Susah lawan lagi. Baliklah ya. Jangan bertengkar. Bertengkar tu membawa kepada permusuhan. Membawa kepada bermarah-marahan. Membawa kepada berdengki-dengkian. Membawa kepada berpukul-pukulan. Bila dah berpukul-pukulan, membawa kepada kesakit-sakitan. Bersakit-sakitan. Itu kalau berbantah-bantahan ya. Jadi elok jangan bantah. Kalau dia apa-apa kita tak setuju, diam je. Jangan bantah dengan dia. Walaupun kita benar, dia tak benar. Kalau kita berbantah dengan dia, dia tak benar, kita benar. Bantah-bantah kalah kita. Maka dia yang batil tu akan menjadi apa? Menjadi ikutan orang ramai. Kita kalah. Kita yang benar, dia yang batil tapi dia menang. Dia pandai bercakap, menang. Jadi kita ni kalah. Jadi maknanya terserlah yang batil tu mengalahkan yang hak, mengalahkan yang sebenarnya. Jadi lebih elok apa? Elakkan daripada berbantah-bantahan. Kemudian lagi apa? Mendengar suara perempuan. Perempuan tu suaranya apa? Aurat. Jadi jangan nyanyi-nyanyi depan ustaz. Jangan manja-manjakan depan ustaz. Suara tu jangan manja-manja. Ini kadang-kadang radio, macam radio tu, DJ tu punya manja suaranya, menarik perhatian. Jadi haram hukumnya tu tahu. Mendengar suara perempuan yang muda remaja. Perempuan tu muda pula tu. Kalau tua pun bukan tak boleh menarik perhatian lelaki ya. Yang muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Jadi kalau boleh tak usah lah nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang yang menggalakkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kalau boleh nak nyanyi, nasyid, itu pun jangan dimanja-manja usaha tu. Puji Allah je. Puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Kalau tidak orang tertarik dengan suaranya, itu tak apa. Walaupun baca Quran, kalau dia boleh menarik perhatian lelaki, hukumnya haram. Sebab itu di Kelantan zaman Tuan Guru Nik Abdul Aziz, dia tak hantar qariah perempuan dalam musabaqah kebangsaan. Padahal bukan tak banyak yang handal tu. Rogaya Sulung ada. Lagi siapa nama? Saya pun dah tak tahu nama-nama dulu, ingat tu, ini lupa dah. Tapi tak hantarnya. Kerana suara perempuan yang sengaja dielok-elokkan tu adalah aurat. Boleh menarik perhatian lelaki. Boleh lelaki tergoda dengannya. Dengan suara yang selap-selap tu. Itu Tuan Guru Nik Abdul Aziz dulu. Dia tak hantar. Yang dia hantar hanya qari lelaki saja. Qariah dia tak hantar ya. Zaman dia dulu. Begini hari dah hantar balik. Kalau mungkin ada mereka berpendapat suara yang merdu itu tidak menarik perhatian lelaki. Agaknya lah mana saya tahu. Lalu dah ada balik. Begitulah ya. Jadi jangan suara perempuan yang muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Kalau tak ada fitnah tak apa. Sebab itu jaga sikit suara tu. Jangan nak nanya ustaz. Mana kata? Ustaz. Lenyong ustaz tu. Nak nanya ustaz, tanya macam suara biasa je. Ustaz. Minta pendapat ustaz ini. Itu tak apa ya. Tak ada pula lenyong jadi ustaz je.
Itu yang kedua. Yang ketiga, mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti seruling. Tahu seruling? Yang tiup tu, seruling kan? Yang siapa nyanyinya? Rahim Osman ke bukan? Yang nombor satu apa bakat TV tu, nombor dua seruling kan? Nombor satu maksudnya ya. Dulu-dululah. Tahun 60-an dulu. Dia dapat nombor satu bakat TV ya. Di antara yang terserah ketika masyhur lepas itu Jamal Syadat. Itu bakat TV biasa ya. Kemudian apa? Nyanyian-nyanyian dan sebagainya ya. Jangan mendengar alat-alat muzik yang diharamkan seperti seruling dan gendang. Gendang yang salah tu gendang yang ada dua muka tu. Tengok sini. Di sini pukul, sini pukul. Itu yang salah betul tu. Macam gendang orang Hindu tau. Yang tu haram hukumnya. Ada pun gendang yang satu muka tu tak apa, kompang tak apa. Kompang tak apa, gendang-gendang yang jenis itu ya. Yang macam orang Hindu main tu. Itu yang tu. Bongo tak apa, ya. Apa? Rong. Gong tak apa, ya. Gong tak apa ya. Di masjid-masjid pun ada gong ya. Ada tak? Dulu-dulu pakai apa gelar tu entah. Tabus ke kan? Tabus kan? Tu tentang apa? Untuk Untuk memberitahu waktu dah masuk. Ya. Kantung lain ni tabus. Yang bulat tu. Tu ada pemukanya. Dong. Ya, itu tentang apa? Kantung yang ada ni. Ya. Itu zaman dulu ya. Seperti seruling dan gendang. Dan engkau jangan tertipu disebabkan ada pihak yang menghalalkan. Ada pihak mengatakan tak ada haram. Jangan tertipu dengan itu. Yang menghalalkan mendengar umpama serunan itu kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap yang dipetik haram. Seperti gitar, gamboi haram hukumnya. Setiap yang digesek juga haram. Apa yang digesek? Biola dan lain-lain yang digesek, selo dan sebagainya. Dan juga begitu setiap yang ditiup haram. Seperti serunai, seruling, saksofon, trompet dan sebagainya. Itu kata Imam Ghazali ya, bukan kata saya. Yang sebenarnya apa nak jawab yang sebenarnya? Wallahu a'lam. Itu yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Alright, jadi itu alat-alat muzik tu. Ada yang haram, ada yang tak haram. Jadi pilih yang tak haram tak apa. Yang haram tu yang kita takut ni ya. Maka lazimkanlah memeliharakan pendengaranmu. Pelihara pendengaran tu, jangan dengar tentu hala. Daripada perkataan yang keji. Jangan sesuatu yang Allah murka. Jangan dengarkan benda yang Allah marah. Yang keji. Dan sia-sia. Yang sia-sia itu tidak memberi manfaat dunia dan akhirat. Yang termen sia-sia. Kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu, ia bersetuju dengan mereka. Kalau dia buat, mana setuju lah tu. Dan yang berkata-kata pada dosa, setuju dengan orang berkata-kata yang menyebabkan dia berdosa. Daripada perkataan yang haram, macam-macam perkataan yang haram. Yang ngumpat haram, berdusta haram, mengadu domba haram, memaki orang haram, menghina orang lain haram. Itu perkataan yang haram. Perkataan yang haram itu dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia. Sia-sia tu apa? Tak bermanfaat apa-apa. Tak ada gunanya dunia dan tak ada gunanya akhirat. Seperti bercerita hal keadaan adat-adat orang. Apa ada faedahnya? Ada orang Cina begini. Pengetahuan je lah. Tak ada apa faedahnya. Tak ada apa pahala. Ada orang India ni gini. Hindu macam ni begini. Telugu orang begini. Hindustan macam ni. Adatnya. Tak payah. Tak ada apa faedahnya. Ya, itu sia-sia belaka tu. Ya. Kalau berzikir, itu ada faedah. Ada pahala. Kalau mengumpat, ada dosa. Kalau mengeji orang lain, ada dosa. Jadi pilih mana. Buat yang baik-baik saja. Yang
yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Tuhan tak redha jangan buat. Mendatangkan was-was. Kalau kita tahu diam lebih baik. Pahala ke berdosa? Kalau tak tahu. Cerita ni bagus ke tak bagus? Boleh datang pahala ke datang dosa? Kalau tak tahu, diam-diam. Jangan cakap. Mendatangkan was-was ke dalam hati. Jadi benda-benda itu jangan dibuatlah. Kalau was-was susah buat. Kita nak yakin apa yang kita cakap itu berguna, berfaedah, bermanfaat. Nak yakin kita tinggalkan benda-benda yang haram, benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu memelihara telinga. Dan ketahuilah, ini nasihat. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan. Benda yang kita dengar tu macam benda yang kita makan lah. Setengahnya memberi manfaat. Macam kita makan, ada tak benda yang memberi manfaat? Kalau kita makan banyak vitamin, datang tenaga. Makan banyak protein, datang apa? Protein tu datang apa? Datangkan daging dan sebagainya. Pembesaran, melakukan pembesaran. Datang vitamin, banyak makan vitamin, datang tenaga. Itu ada bermanfaat. Ada juga makanan yang mendatangkan mudarat. Ada juga. Kadang-kadang makan muntah. Kadang-kadang makan jadi apa? Jadi cirit. Kadang-kadang makan jadi apa lagi? Lagi sakit perut. Ada yang datang mudarat. Jadi makanan macam itulah. Pendengaran orang itu. Ada yang mendatangkan manfaat, artinya datang pahala. Dan ada juga yang mendatangkan kemudaratan. Dapat siksa. Dapat dosa. Macam makanan jugalah. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Dan setengahnya penawar. Makanannya ada penawar je tak? Betul ke tak? Makanan ada penawar tak? Kita ada kencing manis, makan benda-benda pahit jadi penawar bagi kencing manis. Betul tak? Kita ada darah tinggi, makan benda-benda yang lembut-lembut, yang tidak berkesan. Itu apa menjadi ubat kepada darah tinggi kita. Dan sebagainya. Jadi makanan macam itulah. Boleh jadi penawar. Dan boleh jadi racun yang membinasakan badan kita. Dan jangan berlebih-lebihan dalam makan tu. Apa saja jangan berlebih-lebihan. Kalau makan karbohidrat aja, kanji je makan aja. Lama-lama kena kencing manis. Makan gula je. Bila ada makan nak gula. Bila malam-malam dua botol Coca-Cola macam. Kena 2 bulan, semalam 2 botol Coca-Cola. 2 bulan berapa? 60 botol Coca-Cola masuk dalam perut dia. Apa sudah? Kencing manis lah. Tiap-tiap hari makan lauk daging, lauk sotong, lauk daging, lauk sotong, lauk daging, lauk sotong. Apa? Sudah jadi apa? Sup tulang. Jadi apa? Jadi darah tinggi. Gaut makan sotong, makan kerang. Lagi makan apa? Makan remeh. Makan lala, itu aja. Sotong, kerang, lala, remeh. Sotong, kerang, lala, remeh. Sudah jadi gaut. Bila dah gaut, berjalan pun tak boleh. Terjengkut-jengkut jalan, ya. Apa saja jangan berlebih-lebihan. Bukan tak usah makan. Tapi biar berpatutan makan tu, ya. Biar ada sukatan-sukatan yang sesuai. Kalau tidak, nanti dia akan kena penyakit. Jadi bila berlebih. Apa saja pun jangan lebih-lebih sangat. Yang boleh lebih apa? Zikir, tak apa. Yang boleh lebih apa? Macam Quran, tak apa. Minum air banyak, tak apa. Boleh. Itu lebih-lebih, tak apa. Kalau zikir tu, tak ada buat lain, zikir je. Setiap masa pahala je bagi dia. Tapi tak lalu lah. Puasa, bagus. Banyak-banyak kali puasa, bagus. Lebih-lebih puasa, tak apa. Tapi, tak lalu lah, ya. Baik. Jadi kena sederhana. Kerana sebaik-baik perbuatan itu adalah perbuatan yang sederhana. Itu Nabi ngapa tau? Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perbuatan ialah perbuatan yang pertengahan. Apa saja pertengahan. Tapi kalau lebih dalam ibadah tak apa. Lebih dalam zikir tak apa. Lebih dalam sembahyang tak apa. Lebih dalam puasa tak apa. Yang lain jangan. Begitu ke makanan. Setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan dalam perut.
Berkekalan perkataan makanan dalam perut kita. Bahkan berkekalan makanan di dalam perut kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur. Bila ada tidur, tak ada dari perut besar, dia akan keluar daripada melalui intestine, melalui saluran makanan kita tu sampai keluar daripada perut kita tu, ya. Kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur, dan tidur tak ada lagi dalam perut besar, dalam perut besar tak ada umpamanya. Dan terkadang ia berkekalan dalam perut beberapa hari, kerana beberapa hari baru keluar. Ada orang kena sembelit, apa tak? Kena sembelit, tak mau keluar, tekan pun tak mau keluar. Kenapa? Dia ada makan benda-benda yang boleh menyebabkan dia penyakit sembelit. Beberapa hari tu. Kemudian dia hilang dengan makanan pencahar. Apa pencahar? Makan julap. Macam broklex. Ada pun dengar perkataan broklex? Bila makan itu, tercirit lepas tu, ya. Itu makanan. Iaitu julap. Ada pun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan. Dia bukan macam makanan. Apa yang dalam hati itu dia kekal sampai seumur hidup. Sebab itu kita berkata-kata tu juga baik-baik. Kalau dia jadi ustaz, jangan maki muridnya. Jangan kata kamu bodoh, macam. Jangan mencerca muridnya, kata apa? Kamu bodoh je. Kalau kita kata, kalau saya katalah petang ni, kamu ni bodoh, macam. Terasa ada hati. Sampai bila terasanya? Sampai mati. Nengok Haji Ibrahim ini tak lain ni. Ini ngati aku bodoh je kau je, ya. Asal nampak Haji Ibrahim dengan tu bodoh. Ya. Asal nampak Haji Ibrahim, ini kamu ni ahli neraka, macam. Kalau dia boleh terdorong untuk melakukan kebaikan, tak apa. Tapi takut dia rasa dendam. Dendam kesumat dalam hati. Jadi kena perkataan kena jaga betul. Mak dengan ayah. Mak dengan ayah begitu juga. Kena cakap baik-baik. Mak dengan anak lagi kena cakap baik-baik. Jangan kata kamu bodoh. Katanya. Anak tu kalau mak tu kata kamu bodoh, anak tu bodoh jadinya. Kerana mak dengan anak dia seolah-olah doa. Seolah-olah mendoakan anak tu. Kamu tengin, kata. Tenginlah anak tu. Kamu bingung, bingunglah anak tu. Celaka kamu, celakalah anak tu. Jadi jangan berkata yang jahat kepada anak-anak. Ada mak habis tau. Dia marah ke anak, celaka hang. Memang celaka pun. Memang celaka anak tu pun. Tak boleh melakukan kebaikan. Semayang tak ada, semua tak ada. Itu kita ada dengar sendiri tu. Betul tu. Jangan sekali. Kalau apa-apa, marah apa? Bertuahnya kamu ni. Mudah-mudahan dia jadi bertuah betul. Bertuahnya anak ni. Ya? Ya? Memang susah. Itu yang susah lah yang dapat syurga tu. Nakkan syurga, nak bersusah-susah ke, nak bersenang-senang. Nakkan syurga, nak bersusah ke, nak bersenang-senang. Nak bersusah baru dapat syurga. Mengapa? Kerana syurga itu mahal. Syurga itu sempurna. Syurga itu bagus. Jadi kena bersusah-susah lah. Macam dalam dunia ni jugalah. Kita nak benda yang yang berfaedah betul. Susah ke senang? Susah ke senang? Nak dapat ikan yang mahal-mahal. Susah ke senang? Susah. Ya. Nak dapat benda yang mahal-mahal, berlian lah. Lagi apa? Intan ke, nak bersusah ke, nak senang? Nak bersusah-susah lah baru dapat. Kena korek tanah, kena pecah batu, kena ukir, baru dapat intan, baru dapat berlian. Tapi kalau nak pasyur, senang ke susah? Kalau nak pasyur, senang ke susah? Senang. Ada harga ke pasyur? Tak ada. Kilang pasyur tu bukan dia jaga pasyur tu, dia jaga mesin yang ada di kilang tu je. Pasyur kau benda ambil dah. Free je. Begitu juga sayur-sayuran yang mahal-mahal tu susah ke senang nak dapat? Susah. Asparagus mahal ke murah? Mahal. 2-3 kuntal RM5, RM10 ya. Pasal dia hanya boleh dapat di negara-negara yang sejuk aja. Ya ke tak? Tapi kalau lalang
Mahal ke murah lalang ni puan-puan? Bukan murah pun. Apa? Tak ada harga. Itu kalau lalang langsung tak ada harga. Kalau ada lah orang India bawa guni, bawa sabit, ngambil lalang di keliling rumah puan-puan tu, adakah puan-puan kejar dengan senapang? Apa buat? Suruh dia lagi. Ambil lagi besok datang lagi Ngapa? Mengapa? Kerana lalang tak ada harga. Coba kalau lalang tu harganya RM50 sekilo, apa macam? Ada harga RM50 sekilo, apa macam? Senapang bawa parang bawa ngejar India tu. Tapi tak ada harga, ambil. Sebab itu kata Nabi, kalaulah dunia ni ada harga di sisi Allah, walaupun seberat timbang nyamuk, seberat sebelah sayap nyamuk, ada harganya dunia ni di sisi Allah, maka orang kafir tu tidak akan dapat minum air walaupun seteguk pun tak dapat minum air kalau ada harga. Tapi dunia ni di sisi Allah tak ada harga, ambil. Sebab itu tak nak kaya tak apa. Tapi di akhirat ada harga. Kena kena bersusah payah untuk dapat kebahagiaan di akhirat. Dunia buatlah tak payah sembahyang, ambillah dunia mencuri, ambillah dunia ni merompak, tak apa. Tak ada apa sisi Allah, tidak ada apa harga di sisi Allah Taala. Begitu juga lalang. Kalau lalang tu ada harga, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dunia. Setuju ke tak? Kalau lalang ada harga, sambung, maka orang Melayu lah yang paling kaya di dalam dunia. Termasuk yang bercakap ni lah. Kalau lalang ada harga, kaya raya, kerana keliling rumah orang yang bercakap ni penuh lalang saja. Tapi tak ada harga, tinggi je. Sampai rumah pun bawah lagi. Lalang lebih tinggi daripada rumah. Pasal dia tak ada harga. Begitulah dunia ni di sisi Allah. Kalau ada harga, dia tak akan dapat minum walaupun air seteguk pun tak dapat minum. Ini tak ada harga, ambil. Boleh tak orang kafir tu minum? Tu usahkan seteguk. Berapa tangki pun boleh. Sebab tu yang kaya-kaya dalam dunia ni orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. Mereka yang kaya-kaya dalam dunia ni. Pasal apa? Tidak ada harga di sisi Allah Ta'ala. Allah kata ambillah kamu. Begitu juga. Nakkan syurga? Kena berjuang, kena bangkit tengah-tengah malam, kena semayang. Kemudian di bulan Zulhijjah ni kena banyak puasa. Yang sunat puasa bulan Zulhijjah apa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. 10 hari tu sunat berpuasa. 10 tu kaya. Macam mana? Puasa bukan niat puasa dah, seolah-olah dia puasa. Jangan makan dulu, jangan minum dulu, jangan melakukan perkara yang membatalkan puasa sampai dia semayang hari raya. Lepas itu tampillah, tak apa. Dapat pahala seolah-olah dia berpuasa pada hari itu. Dengar ke ni? Jadi jangan makan dulu, jangan minum dulu. Tunggu dah semayang raya baru dia baru dia makan minum dan sebagainya. Ya? 9 Zulhijjah sunat puasa. Dapat lagi besar pahalanya. Jadi 10 bulan tu kita tak puasa tapi dapat pahala puasa. Tak ada. Tapi jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Udah semayang, udah selawat, udah doa, baru kenduri makan sebagainya, minum dan sebagainya. Dapat pahala puasa. Orang yang dapat pahala puasa ni tak payah buat apa, jangan buat dosa dah. Tidur dapat pahala. Diamnya dapat pahala. Kalau dia boleh beramal, diganda-gandakan lagi pahalanya. Doanya dimakbulkan dan dosa-dosanya diampunkan. Kalau dia dapat pahala puasa. Begitu ni murahnya Allah Taala, baiknya Allah Taala dengan kita. Tak buat apa-apa pun dapat pahala. Kerana ada hadis Nabi tahu, naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun
wa du'a'uhu mustajabun wa zunubuhu maghfirun. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Dia tidur, meroloh, ibadah tu dapat pahala. Diamnya seolah-olah orang mentasbih. Dia diam je macam orang mentasbih. Macam orang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal dia diam aja ya. Tak buat apa-apa. Kemudian apa? Wa amaluhu mudha'afun. Kalau dia mau beribadah, mau baca Quran, mau semayang, mau zikir, itu dikira diganda-gandakan lagi pahalanya. Kalau dia buat yang sunat, dapat pahala wajib. Kalau dia buat yang wajib, dapat 70 kali ganda daripada pahala yang selalu dia dapat. Ya. Itu ibadahnya diganda-gandakan lagi pahalanya. Lagi apa? Doanya dimakbulkan. Sebab itu orang puasa itu suruh doa banyak. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, bahawa kamu tu adalah pengampun yang paling mulia. Kamu seronok benar mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Kalau dah seronok benar, kamu ampunkanlah dosa-dosa aku. Itu doanya. Dia makbulkan. Dia bukan saja makbul, dia mustajabkan doanya. Mustajab tu artinya kejap-kejap itu dikabulkan Allah Ta'ala. Itu nama mustajab. Lagi apa? Wa zunubuhu maghfirun. Dan dosa-dosanya diampunkan. Siapa tak hendak dosa diampunkan, angkat tangan. Saya nak tengok benar. Siapa tak hendak dosanya diampunkan, angkat tangan. Atau siapa tak ada dosa langsung, angkat tangan. Saya nak tengok. Ini nak angkat gambar. Mana orang tak berdosa ni? Semua orang ada dosa. Jadi, kalau dia puasa, diampunkan dosa-dosanya. Tak ke tak? Itu dia kalau dapat pahala puasa. Jadi pada 10 bulan Syawal tu dapat pahala seolah-olah dia puasa ya. Walaupun dia tak puasa hari tu. Itu dia. Tadi itu macam makanan ya. Maka orang yang berakal, kalau dia ada akal, hendaklah bersungguh-sungguh pada memelihara. Apa nak pelihara? Memeliharakan pendengarannya. Jaga pendengaran tu. Jangan dengar yang bukan-bukan aja. Jangan dengar orang carut. Jangan dengar orang nyanyi lagu-lagu yang mengajak kepada maksiat. Ada tak lagu-lagu mengajak maksiat? Ada tak lagu-lagu yang menyeru manusia supaya melakukan maksiat? Ada tak? Contohnya apa? Mari kita menari. Menari itu apa hukum dalam Islam? Haram. Itu ngajak buat maksiat tu. Mari kita berjoget. Lagi apa? Mari kita hisap dada. Mari kita berasmara. Itu memang menyeru kepada maksiat. Jangan dengar lagu-lagu apa itu. Ada lagu apa itu? Nak dengar lagu nyanyi apa itu? Saya nak nyanyi ni, nak dengar tak? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar lagu tu? Ada pernah dengar tak? Tahun 50-an punya lagu tu. Mari kita apa? Jalan bersama. Itu ngajak orang berjalan bersama. Ya? Jangan dengar lagu-lagu jenis tu. Kau nak dengar apa? Rukun Islam 5 perkara. Jangan dengar lagu itu. Sampai ya. Jadi itu dia. Dengarkan benda-benda yang Allah suka saja. Jangan dengarkan benda-benda yang Allah murka. Jadi orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya. Bukan saja pendengaran. Pandangan nak kena jaga. Pendengaran nak kena jaga. Lidah nak kena jaga. Lagi apa? Tangan nak kena jaga. Kaki nak kena jaga. Yang masuk dalam perut tu nak kena jaga. Biar benda-benda itu yang disukai oleh Allah saja. Mata tengok benda yang Allah suka saja. Tengok apa? Mata tengok apa? Tengok Quran. Lagi tengok apa? Tengok hadis. Lagi tengok apa lagi? Mata tu. Sudah kita baca tentang mata ni. Tengok apa lagi? Tengok suami. Tengok isteri. Tengok anak-anak. Tengok tempat kerja. Tengok jalan ke masjid. Ini jalan ke masjid pun tak tahu. Walaupun ramah tepi masjid. Ada dah orang begitu, ramah tepi masjid tapi jalan ke masjid pun tak tahu. Ada tak? Ada. Berapa tiang masjid pun tak tahu.
Berapa tangga nak naik masjid tu, ada berapa tingkat tak tahunya. Tak pernah datang. Mana tahu? Jangan jadi orang itu. Itu mata. Patut tengok apa? Jalan ke masjid, jalan ke surau, jalan ke majlis ilmu. Okay? Jalan ke tempat-tempat kerja dia dan sebagainya. Supaya dia perusahaan dia tidak terganggu, tidak tergendala. Itu guna mata. Tengok alam ni. Tengok matahari begitu hebat. Tengok langit. Ada tiang ke? Ada. Tiang ada ke langit? Hati ngapa tak jatuh? Ngapa tak luruh? Patutnya kita habis ditimpa di matahari, ditimpa di bulan dia. Tapi tak ada tiang. Ngapa tak ada timpa? Itu menandakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ya? Kehebatan Allah Ta'ala. Tak ada tiang tapi tak jatuh. Baru kita terasa kebesaran Allah Ta'ala, baru terasa Allah tu maha besar, Allah tu maha kuasa, Allah tu maha melihat dan sebagainya. Itu guna mata tu. Tengok kejadian alam ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Mula dia jadinya langit luas, tinggi, tak ada tiang pun, tak jatuh-jatuh. Bumi tengok luas, terbentang luasnya. Daripada utara ke selatan, daripada barat ke timur, terbentang luas. Di atas bumi ni macam-macam ada. Apa ada atas bumi ni? Macam-macam ada. Binatang berbagai jenis binatang, pokok berbagai jenis pokok dan sebagainya. Itu bumi, ya. Luas terbentang. Dan pertukaran antara siang dan malam. Lepas malam siang, lepas siang malam, lepas malam siang. Itu pertukaran. Kalau tampilnya tak ada malam, siang je macam. Puan-puan, dengar elok. Kalau siang je matahari tak ada terbenam, siang je 24 jam. Apa jadi? Esok siang lagi kalau kena 2-3 tahun macam. Kemarau satu lagi. Lagi apa? Panas tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Ya ke tak? Kalau dia tak ada jatuh-jatuh matahari tu. Siang aja. Jadi makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Apa jadi? Kering satu lagi apa jadi? Sebelum kering apa jadi? Sebelum kering apa jadi? Menggelegak. Ya ke tak? Fikir elok. Otak ada ni. Menggelegak tak? Menggelegak ke tak? Menggelegak. Apa yang menggelegak? Laut menggelegak lagi. Sungai menggelegak lagi. Parit menggelegak lagi. Tasik menggelegak. Apa lagi yang menggelegak? Dalam badan kita ada tak benda cecair? Ada tak? Darah menggelegak. Air kencing menggelegak. Apa saja yang cair dalam badan menggelegak. Apa jadi? Apa jadi? Kalau dah menggelegak, darah menggelegak, cair dalam badan, apa jadi? Apa sudah jadi? Apa kemarau pula begini? Udah menggelegak, darah menggelegak, apa jadi? Tumpur. Tak faham cakap saya ni? Udah tumpur? Tak ada lagi kita. Itu sebab Allah datangkan lepas siang malam. Kalau dia malam tak ada siang macam. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Makin lama makin sejuk. Apa jadi kalau dah sejuk? Macam peti ais tu. Apa jadi? Beku. Setiap yang cair akan beku. Betul tak? Ada bangkangan. Laut beku. Lautan beku. Sungai beku. Tasik beku. Lagi? Parit beku. Lagi? Darah dalam badan pun beku. Apa jadi kalau ada darah beku, perempuan? Mati. Tumpur. Ya? Jadi kalau malam saja pun tumpur, siang saja pun tumpur, Allah nak jaga makhluknya, ditukarnya antara malam dan siang. Lepas malam tengah sejuk, datang matahari. Udah panas balik. Bila panas, sejuk balik. Supaya ada
keimbangan antara sejuk dan panas. Faham ke cakap saya ni? Ada yang payah nak faham ni? Jadi kerana itu Allah nak jaga keselamatan makhluk dia, ditukarnya antara malam dan siang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Kemudian Allah puji allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sambungan daripada ayat tadi. Allah nak tunjukkan kebesarannya dan Allah puji mereka-mereka yang sentiasa mengingatinya sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, apa yang kamu jadikan daripada alam ini tidak sia-sia. Allah jadikan malam tak ada sia-sia, Allah jadikan siang tak ada sia-sia, Allah jadikan pokok tak ada sia-sia, Allah jadikan binatang tak ada sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Kita puji Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu kita puji Allah Taala ya. Itu tanda kebesaran Allah Taala. Banyak lagi lah tanda ya. Saya bagi satu contoh. Rambut saya ni kalau tak potong, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Ya ke tak? Ya ke tak? Panjang sampai ke lantai tu panjang ni. Kalau tak potong. Lagi janggut saya ni kalau tak potong macam makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang. Ya ke tak? Ada bangkangan. Misal saya ni makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin panjang. Ya ke tak? Kuku saya kalau tak potong macam panjang, bengkok lah tu. Tapi ada satu yang tak ada panjang-panjang. Walaupun tak ada kita cukur, tak ada kita potong, dia tak ada panjang-panjang. Apa? Bulu kening. Dia tumbuh kepada satu peringkat je. Lepas tu dia berhenti. Itu tanda apa? Siapa yang menentukan bulu kening tak tumbuh ni? Siapa yang menentukan bahawa bulu kening kita tidak menjadi panjang? Allah. Tak faham ni? Allah jadikan bulu kening kita ni. Dia tumbuh. Kalau kita cukur bulu kening, dia tumbuh tak? Kalau kita cukur bulu kening, dia tumbuh tak? Tumbuh. Tapi dia tumbuh sampai seperingkat dia berhenti. Ya ke tak? Siapa yang menentukannya? Allah Ta'ala. Kerana Allah nak jaga manusia. Kalau tampilnya panjang bulu kening macam, tunjuk panjang. Saya nak ngajar payah. Bila nak ngajar, saya bawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit ke teruknya. Mata tak ada tengok. Nampak tu. Itu siapa menentukannya? Allah yang menentukan. Terasa tak kebesaran Allah? Sekali lagi. Terasa ke tak terasa kebesaran Allah? Terasa lah. Kalau tak terasa juga, itu memang keras hati benar tu. Tak terasa bahawa Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha melihat, Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha menjaga kita daripada sebarang kesusahan kita ya. Kemudian apa? Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya. Semua nak dipelihara betul-betul. Tangan nak dipelihara, kaki nak dipelihara, hati nak dipelihara, lidah nak dipelihara, telinga nak dipelihara. Kerana kalau salah satu hilang anggota tu, sudah kita tidak berfungsi lagi. Ya, bila kita sedar anggota tu penting benar untuk kita. Bila sudah tak ada, betul? Bila sedar mata tu sebagai nikmat yang paling besar, bila dah buta. Kalau dah buta macam mana? Tina kalau dah buta macam mana nak balik ke kampung tu? Dah meraba-raba. Pegang ni. Tampar dah, langsung sebentar. Sekarang ni kita rasa tak ada apa-apa. Rasa dia nampak kan? Tak ada rasa apa-apa kan? Tak adalah rasa tu satu nikmat yang besar. Bila dah buta baru terasa. Bila sedar telinga tu nikmat, bila dah bukan pekak, atas pekak apa? Bila atas dari pekak apa? Labang. Itu atas dari pekak. Bila dah labang, baru terasa.
Dengar ngaji tak ada. Orang ngaji ada, dia datang dengar orang ngaji tapi dia tak dengar. Macam? Ha. Baru sedar, aku dah pekak ni. Saya ada seorang kawan habis tu lah. Saya datang ngajar tempat dia. Ya, orang lain gelak, dia gelak. Orang lain senyum, dia senyum. Ya, orang lain masam, dia masam. Udah lepas ngaji tu dia datang jumpa saya. Dia ngajar sama saya dulu. Biasa kawan baik benar. Saya dengan dia tu berlaku dengan kamu. Kamu Ibrahim datang. Aku bukan tak suka kamu datang. Tapi aku tak dengar satu patah pun aku tak dengar apa kamu cakap. Aku gelak tu, aku tengok orang lain gelak, aku pun gelak je. Aku datang saja nak memuliakan kamu je. Nak menghormati kamu kerana kamu datang tempat aku je. Ha. Rupanya dia apa tak dengar. Tapi orang gelak dia gelak. Orang ketawa dia ketawa. Orang nyongin dia nyongin. Ha, tapi dia tak dengar langsung. Ha, rugi lah. Ilmu tak dapat. Ya tak? Kalau tak dengar dapat ke ilmu. Puan-puan? Tak dapat ilmu kalau tak dengar ya. Ha. Sebab orang buta boleh hafal Quran. Kalau orang pekak bercakap pun tak tahu. Ya ke tak? Orang bisu tu kenapa dia bisu? Kerana dia pekak. Ha. Tu baru sedar bahawa telinga tu penting orang bagi kita. Kaki tu. Bila sedar kaki tu penting untuk kita? Bila dah lumpuh. Bila dah lumpuh baru sedar kaki tu penting sangat bagi dia. Ya, dah lumpuh. Itu sebab orang lumpuh tu selalunya dia duduk atas kerusi roda di mana? Bahagian mana rumahnya? Bahagian depan di anjung rumah tu. Nengok orang lalu lalang. Ha, dia nengok orang lalu lalang tu. Mana turun? Mesti ke? Pergilah. Kata mana dah tak lalu. Kata tak? Masa tengah lalu tu tak siap pergi masjid. Ha, ya? Tak siap dengan orang ngaji. Tak siap dengan orang semayang. Dan sebagainya. Ha, ya dah lumpuh baru dia menyesal. Ha, ada dah orang habis tu. Ha, begitulah. Apa saja yang ada Allah anugerahkan pada kita, hanya kita sedar dia itu satu nikmat yang besar apabila benda itu sudah hilang. Ha, ya. Ha, jadi sebab itu kita kena jaga nikmat Allah tu. Anggota 7 tu jaga betul. Apa anggota 7? Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat tangan, yang kelima belum. Pasangan apa? Kaki. Yang ke-6 perut. Yang ke-7 kemaluan. Ha, 7 tu anggota. Jaga betul-betul. Kalau dah hilang langsung tak ada faedah hidup dah ya. Ha, jaga betul-betul tu. Anggota yang 7 ya. Ha, mana dia? Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Esok di hari kiamat esok akan ditanya. Apa kamu dengar? Nah, kamu dengar apa? Dengar Ustaz Ibrahim. Bagus dah dia pahala. Kamu dengar apa? Apa dia ajarnya? Dia kita pun khabar dia ngajar ini je. Haji Ibrahim ngajar yang baik-baik ke yang jahat-jahat? Yang baik-baik bukan yang ngajar jahat-jahat jadi dengar itu dapat pahala tu. Tapi kalau dengar yang lain, dengar ahli politik ceramah, apa dia? Dia ngata parti lawan aja. Ya. Kalau dia ahli PAS, dia ngata orang UMNO. UMNO tu ini. Kalau dia ahli UMNO, dia ngata orang PAS tu begini, ya tak? Jadi esok ditanya Tuhan. Itu sebab jangan kita mengumpat peribadi siapa-siapa. Saya umum tak apa. Mengumpat tu ada hukum yang harus tau. Ada yang harus. Cara umum. Tapi kalau peribadi tak boleh. Berdosa ya. Kena jaga tu. Anggota yang 7 tu. Semua akan ditanya. Pendengaran kamu apa? Pandangan kamu apa benda yang kamu tengok? Pada kotak bingung tak apa benda yang kamu tengok? Ya. Lidah kamu apa kamu cakap? Ya. Tengok TV, tengoklah apa ceritanya. Carilah video-video ceramah agama dan sebagainya, boleh. Masalahnya. Ataupun paling apa? Susahnya, tengok TV hijrah. Tahu hijrah? Ada pernah buka TV hijrah? Buka TV hijrah. Itu dia cerita apa? My Quran Time. Boleh tengok tak? Tengoklah. Boleh. Tanyalah Ustaz. Tanya tak apa. Tanyalah Ustaz. Seronok tu.
Ini dah. Tengok apa? Tengok orang nari je. Deng. Itu dosa tu. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Baca betul. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati. Fu'ada tu hati tau. Benda yang kita tengok, benda yang kita dengar dan apa yang kita fikirkan. Hati kita. Semuanya anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Ya. Kata orang betul, everything will be accounted for. Semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Allah pada sebut dalam Quran yang lain. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada orang nama ayat ni. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surah apa? At-Takasur. Hujung sekali ya. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di dalam dunia ini. Everything will be accounted for. Jadi kita jaga betul-betul ya. Alright. Sekian dulu. Wallahu alam. Akan datang kita akan baca menjaga lidah. Itu bila akan datang ya, hari Ahad akan datang insya-Allah. Kalau tak padam. Kalau padam, carilah ustaz lain, banyak boleh ngajar ya. Boleh cari ustaz dari Tapah banyak ya. Ada, tak cari mana jumpa. Alright. Boleh, cari je lah insya-Allah. Amal ustaz ni ya. Baik. Sebelum saya tutup, jangan kempunan, jangan terbuku hati. Siapa ada apa-apa bantahan, tak ada bantahan. Ya, setuju belakang tu. Siapa ada apa-apa soalan, tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Bila ditanya, tak berjawab. Itu je ya. Alright, sekian dulu. Ampun maaf. Ya. Langsung sampai habis, tak ada mikrofon. Padan muka aku. Saya tak tahu masalahnya. Orang yang tahu masalah tak datang. Jadi rasa kalian komen ya. Mujur suara saya lebih kuat dari mikrofon lagi. Dengar ke tak? Dengar. Okey lah tu. Sekian, tapi kering tegak. Lepas ni minum air insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta falhamta falakal hamdu kama akramta fa'amta wa qulta wa qalkal haqqa wa